sangat menakutkan angka dia, ya, semakin tinggi. Jadi apakah, ya, soalan saya untuk doktor, ya, untuk doktor, bagaimana keadaan ini boleh berlaku, doktor? Okey, kita tunggukan. Okey, saya serah pada doktor. Sekarang silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biasa ta'assib bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua sahabat-sahabat daripada Persatuan Taska Negeri Sembilan dan juga semua sahabat-sahabat di FB. Kita bersiaran live di FB ke? Dengar tak? Ya, ya. Dengar. Doktor. Ya, ada doktor. Dah on dah. Dah on. Okey. Mana slide? Kena bagi saya host kejap. Saya nak share slide. Oh, okey. Sekejap ya, doktor. Jadi doktor pas balik kat saya boleh ke? Okey. Doktor cuba share slide. Cuba. Okey, ke host dah. Okey. Okey. Nampak Nampak. Saya diberi topik COVID-19 membelenggu selamatkah anakku. Jadi topik ni agak beratlah. Berat sedikit. COVID-19 membelenggu. Dia membelenggu semua orang. Dia membelenggu anak je, semua orang. Doktor, tak doktor, healthcare personnel, taska. Jadi tapi topik selamatkan anakku tu adalah topik yang sangat besar lah. Tapi pertama sekali, mari kita pergi overall pictures dulu. Overall pictures dulu. Bila kita kata mengenai COVID, pasal saya bercakap mengenai kanak-kanak je pada hari ini. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya COVID mengganggu. COVID dah ada dekat dunia ni sejak 2019. Dia dah ada di dunia ni sejak 2019. Pasal tu dinama COVID-19. November 2019 dia dah establish dan sebenarnya semua orang, babies, children, old age patient boleh dijangkiti oleh SARS-CoV. Tapi untuk pengetahuan semua ibu ayah, kanak-kanak lebih kurang dia less susceptible. Kurang nak kena jangkitan ni. Dia boleh dijangkiti tapi implikasi dia sangat-sangat kurang. Dan kalau kita tengok data di China sebagai contoh, kanak-kanak bawah 10 tahun hanya 1%. Di Korea sampai Mac adalah 6.3%. Di Itali, walaupun Itali ramai kematian, 1.2%. Kalau kita lihat di Malaysia sendiri, Malaysia sampai 1 Jun adalah 85,000 kes kanak-kanak berbanding dengan population Malaysia 35 juta sebagai contoh. Jadi di Madrid 0.8%. Ini penting data ni pasal apa? Pasal kita nak decide selamat ke tidak anak-anak kita ni. Dan di US sendiri hanya 5%. Hanya 5% di US yang melibatkan COVID case. Whether actually dia adalah underreported ataupun case pasal kita dah declare macam di Malaysia. Kita kata kes berada dalam community, mungkin number tu lebih tinggi daripada yang tertera. Pasal ini of course yang screening, yang masuk hospital, yang first contact, yang ada history contact menyebabkan kita dapatlah data itu. Tapi bila kita lihat overall, seluruh dunia, numbers kanak-kanak yang dijangkiti COVID adalah lebih rendah berbanding dengan orang dewasa. Itu fakta pertama yang kita nak kena faham. Tapi bila kita kata budak-budak ni, adakah budak-budak ni dijangkiti? Dijangkiti, dia pasti dijangkiti. Simptom dia macam mana? Ini semua ibu ayah kena tahu. Pasal saya akan buka pada soalan. Slide saya simple je ni. Slide saya simple bagi pada ibu ayah atau semua pengusaha untuk pengasuh untuk bertanya pada saya kemudian. So bila kita kata ada beza ke simptom-simptom bila dikatakan tadi kanak-kanak tu kurang dijangkiti atau kurang mengalami komplikasi, adakah simptom dia berbeza? Sebenarnya simptom dia masih lagi sama, boleh ada demam dan gigil, batuk, sesak nafas,
cepat letih, sakit urat, sakit badan, sakit otot, sakit kepala, hilang bau, hilang rasa, sakit tekak dan juga sesak nafas. Tak ada juga yang ada dengan muntah dan juga cirit dan loya. Tetapi majority tidak ada simptom. Okey, majority tidak ada simptom. Ini yang kita lihat ni minority, very minority. Pasal tu kalau tuan-puan lihat, kebanyakannya kanak-kanak mungkin ada taska-taska yang dah ada dah pun, anak-anak positif, budak tu relax, tak ada apa-apa pun. Masih lagi kita kata makan macam biasa, boleh bermain sebagai contoh. Yang demam beria mungkin mak bapak. Anak-anak ni relax, ambulans ambil pun relax, stone je naik ambulans tu. Sedih-sedih gitu je, tanpa ada masalah apa-apa. Tapi masih ada 1% ke 2% yang mempunyai simptom. Yang ini yang agak menakutkan. Okey. Tapi dalam pada itu pun ada juga pesakit dan datang dengan keadaan yang lebih teruk, trouble breathing sebagai contoh. Dia batuk nafas susah. Lepas tu dia sakit dada, dia confused, dia tiba-tiba confused, macam tak awake, macam tak aware dengan surrounding, dia tak aware dengan surrounding. Dia boleh ada keadaan dia tak boleh bangun, tak boleh bangkit, biru, pucat. Ini semua tanda-tanda kalau katakan pengasuh ataupun ibu ayah yang lihat anak-anak ni dalam keadaan tiba-tiba dia okey, tiba-tiba tak okey. Ini adalah salah satu benda yang perlu diperhatikan. Simptom-simptom yang memerlukan pemerhatian secepat mungkin. Kerana apa? Kalau kadang-kadang kita duk rasa anak kita okey. Sebenarnya dalam kes kanak-kanak di Malaysia, walaupun kita lihat kes kematian adalah dalam sampai Jun 15 orang anak Malaysia, anak yang kematian akibat COVID, akan tetapi maybe ada underreported case. Jadi kita kena lihat secara overall. Secara overall, bila kita lihatkan kanak-kanak ini, kanak-kanak adalah satu pesakit. Kalau kami kita pesakit adalah salah seorang pesakit yang tidak menyatakan. Dia tak erti menyampaikan macam mana dia sakit, especially budak-budak yang bawah 5 tahun, tak nampak apa tanda-tanda yang lain. Kecuali kena families ataupun penjaga mesti betul-betul alert terhadap apa yang berlaku kepada anak tersebut. So, daripada simptom tadi, nanti orang tanya pula, dalam banyak-banyak pula yang kita cerita mengenai COVID tadi, ada simptom, tapi kenapa pula kanak-kanak tak ramai kena COVID? Kenapa kanak-kanak ramai dia boleh jadi pembawa yang berjaya tapi dia tak kena COVID? Pertama sekali, paru-paru kanak-kanak tak sama dengan paru-paru orang dewasa. Paru-paru kanak-kanak, pasal pintu masuk COVID adalah bermaksud, dia pintu masuk adalah mata, hidung dan mulut, pernafasan. Tetapi tempat kerja dia adalah di paru-paru. So kalau tempat kerja di paru-paru, paru-paru kanak-kanak tak sama dengan paru-paru budak. Sebagai contoh, paru-paru kanak-kanak memang dia selalunya growing sampai umur 8 tahun. Ada growing sampai umur 8 tahun. Dia dari segi numbers, dari segi sel, dia tumbuh sampai umur 8 tahun. Jadi kerana itu paru-paru kanak-kanak selalunya kerana mereka adalah paru-paru yang sedang tumbuh, dan dalam kes COVID-19 dia hanya berminat bertindak balas kepada paru-paru orang dewasa yang mempunyai ACE receptor, angiotensin converting enzyme 2 receptor. Ini kita panggil ACE receptor, ACE receptor, etc. Dan ACE receptor ni ada di paru-paru. Kemudian innate immunity, maksudnya first line defense kanak-kanak ni lebih lagi pada orang-orang tua. Pasal budak-budak ni kalau dia innate immunity bermaksud dengan kulitnya, dengan antibody responnya, kalau yang kita panggil dia punya tindak balas terhadap defense lebih kuat. Pasal tu kalau kita lihat budak-budak kalau dia sesema je. Demam tak ada. Kalau dia sesema, dia boleh sesema lama, relax dia dulu. Pasal tu mak-mak kita dulu kalau setakat sesema batuk, dia tak risau. Dia tengok asal anak aku hidup, dia tahu anak dia hidup. Dia tak kisah pun, hidup je. Pasal budak-budak ni selalunya akan settle sendiri. Dan pada kanak-kanak dia ada satu lagi kelenjar yang dikatakan kelenjar thymus di tengah paru-paru ni.
Di sini ada kelenjar thymus. Kelenjar thymus ni pada orang dewasa dia hilang, pada budak-budak dia ada. Ini memang juga membantu dari segi tubuh badan kanak-kanak melawan virus. Dan pada masa yang sama, kanak-kanak juga kurang penyakit-penyakit yang lain. Kencing manis, darah tinggi, smokers, duduk kerja tempat tercemar. Jadi kanak-kanak mempunyai risiko-risiko yang sangat rendah. Sekiranya dijangkiti, komplikasi pun sangat-sangat rendah. Okey, ini kes di Malaysia. Setakat kes di Malaysia. Kita kena tahu. Pasal kejap lagi tuan-tuan akan tanya, nak vaksin tak vaksin, apa nak buat, anak kita selamat tak selamat. Ya ke anak kita selamat ni doktor? Saya risau, saya kena COVID. Hari ni tersebar di Negeri Sembilan akan berlaku PKPD. Bapa dia kerja on semi, mak bapak dia on semi, mak bapak dia NSP. Semua benda akan keluar. Jadi, kalau kita lihat COVID-19 death under 18, bawah 18 tahun kematian sampai 1 Jun. Okey, sampai 1 Jun. Sampai 1 Jun kita ada 82,000 kes kanak-kanak yang melibatkan bawah 18 tahun. So, daripada pada masa itu dia melibatkan secara totalnya di Malaysia ada 579,000 kes. Dalam ramai 82,000 kes itu ada 15 kematian. 15 kematian daripada 82,000 itu. Dan pada masa yang sama, kematian pada masa itu seluruh Malaysia termasuk orang dewasa adalah 2,867. So menjadikan jumlah kematian kanak-kanak ini hanyalah 0.52%. So kalau kita nak kata case fatality rate, maksudnya kematian di kalangan kanak-kanak ini automatically jatuh 0.02% berbanding dengan orang dewasa iaitu 0.57%. Maksudnya kalau mak dia kena COVID, anak kena COVID, bapa kena COVID, mak dengan bapa 29 kali ganda akan meninggal dunia berbanding dengan anak tersebut. Okey? Dan pada masa yang sama, kadang kita kena faham, di Malaysia 1/3 atau 1/3 adalah kanak-kanak bawah berumur 18 tahun. Dalam keadaan sekarang, kanak-kanak di Malaysia ni dekat 10 juta kanak-kanak aja bawah 18 tahun. Okey, tapi bila kita lihat kalau kita nak lihat risk untuk anak-anak ni mati, maksudnya 2 per million lah. So bila kita tahu data yang penting adalah bila kita lihat dari segi demografiknya, kematian kanak-kanak di Malaysia ni masa tahun 2020 6, 2021 9. Umur yang meninggal adalah umur 4 tahun ke bawah paling ramai, antara kedua teramai, iaitu 6 orang. Kemudian 7 sampai 12 orang 2 orang. Umur 13 sampai 17 7 orang. Maksudnya bawah tadika, kemudian sekolah rendah, kemudian sekolah menengah. Dan kematian tertinggi dicatatkan di Sabah. Di Sabah. Di Sabah kematian tertinggi masa outbreak Sabah yang sangat dahsyat tu. Jadi itu yang berlaku di Sabah. Of course bila kita kata Sabah, banyak isu-isu yang lain dari segi malnutrition, kekurangan zat gizi makanan yang seimbang juga menjadi salah satu faktor. Accessibility kepada healthcare system juga boleh menjadi faktor, dan benda-benda yang lain. Dan Negeri Sembilan tak nak ada juga 1 orang meninggal setakat Jun 2021. Daripada kemasukan ke ward sampai kematian average adalah 7 hari. 7 hari. Plus minus jadikan total boleh 5 hari. 12 hari. 7 plus 5 deviation. Okey, standard deviation. So, dalam pada 15 yang meninggal itu, 60% mempunyai comorbidities. Bermaksud, kanak-kanak yang meninggal ini, kalau tuan-tuan lihat, 9 orang sahaja yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. 6 orang adalah kanak-kanak yang tidak diketahui. Anak-anak yang sihat. Anak-anak yang kita kata tak ada asma, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada buah pinggang, tak ada apa-apa. Majoriti anak-anak yang sihat. So, bila kita type of comorbidities, hanya 1 sahaja yang ada cardiac. 6 meninggal akibat immunocompromised atau cancer related. Maksud dia apa? Kemungkinan anak-anak ini ada penyakit-penyakit yang on steroid. Atau anak-anak ni ada on cancer treatment. Atau kanak-kanak ni ada juga on
penyakit-penyakit macam SLE atau nefrotik non steroid lah, dan hanya 2 orang yang melibatkan oleh asma. Dalam pada masa yang sama ada juga 4 orang yang brought in death. Maksudnya masuk kerana masuk dah tak ada nyawa. Brought in death. Dan 4 orang adalah foreigners. Okay, this is the data daripada MOH. Penting untuk data ni supaya kita nak tahu anak-anak kita ni patut tak kita takut? Berbelenggu ke anak kita ni? Selamat tak anak kita? Boleh tak kita buka sekolah? Boleh tak kita buka tadska sebagai contoh melihat pada data ini? So, antara benda yang penting. So, kalau kita lihat sebenarnya apa yang penting bila kita lihat dalam kes kena faham bahawa dalam pediatric cases kebanyakannya pesakit adalah asymptomatic. So bila kita pecahkan tadi, kita ada kanak-kanak kita tergolong kepada kanak-kanak sekolah, school children, masuk sekolah rendah sampai sekolah menengah, kemudian kindergarten daripada umur 4 tahun sampai 6 tahun, dan yang penting adalah support system juga. Kerana bila kita lihat sekarang ini, contoh di Negeri Sembilan, sekarang ini tengah banyak sangat kes dekat Senawang. Satu taman sampai bertaman-taman ada. Berkeliaran COVID tu sebagai contoh. Berkeliaran dekat Senawang sebagai contoh. Jadi kita lihat kalau taska tutup atau taska tak ambil tindakan, boleh tak kami jaga anak tuan? Contohnya, tuan kerja on semi, takutlah saya nak jaga. Semua takut. Semua benda urusan akan terbantut. Pasal support system kita tak kuat. Pasal tu kita lihat bila mak bapak masuk ke hospital akibat daripada COVID, anak-anak ni boleh terabai. Pasal jiran-jiran pun tak faham. Patut tak anak ni diberi bantuan? Patut tak anak ni diberikan ada tak cek sama ada diorang ni makan cukup atau tidak dalam kuarantin di rumah sebagai contoh. Pasal mak atau bapak mungkin very ill sebagai contoh. Jadi ini yang paling penting. Bila kita lihat pediatric cases adalah asymptomatic, majoriti pesakit adalah salah satu yang kita risau adalah pesakit-pesakit yang hadir ke hospital selepas COVID. Pasal kanak-kanak juga mengalami long COVID. Kanak-kanak juga mengalami long COVID. Dan kanak-kanak juga mempunyai risiko yang dipanggil multi-systemic inflammatory complication. Sistem akibat daripada COVID itu sendiri. Dan itu yang kita lihat kematian-kematian yang timbul tadi. Dia bukan COVID straightforward. COVID ada simptom, tak ada simptom. Ada yang ada simptom, kemudiannya pergi ke long COVID. Ada yang tak ada simptom, seminggu 2 kemudian datang dengan multi-system inflammatory syndrome. Maksudnya COVID tadi yang berperang dalam badan, kemudian dah tak ada kerja akibat daripada varian-varian yang baru, salah contohnya Delta variant, menyebabkan keradangan daripada hati, keradangan daripada jantung dan merosakkan tubuh badan anak tersebut dan menyebabkan kematian. Okay. So, macam mana kita nak hidup senang? Pasal sekarang ni kita bercakap mengenai anak-anak kita, macam mana kita nak lepaskan belenggu ni, belenggu COVID daripada kanak-kanak kita. Pasal ayat dia belenggu kan? Oh, saya terbelenggu sungguh. Jadi bila kita lihat dari segi principles of prevention disease, macam mana kita nak prevent disease, prevent COVID, semua orang bercakap mengenai vaccination. Okay, ini penting ni, ini penting, sangat penting. Okay, so bila kita kata semua orang bercakap dengan mengenai vaksin dalam segi mencegah penyakit COVID, tapi kita harus buka minda luas sikit pasal kita akan bercakap mengenai vaksin dalam kanak-kanak. So, secara prinsipalnya, vaccination adalah untuk prevent severity of illness. Banyak orang tanya, kenapa saya kena COVID, masih lagi saya kena. Kenapa saya kena, lepas saya dah vaksin, kenapa saya kena. Tapi, secara prinsipal dia, vaksin untuk prevent severity of disease. Menghalang ke severity, kemudaratan yang teruk akibat daripada penyakit tersebut. Tapi, macam saya kata tadi, bila prinsipal vaksin
adalah untuk prevent severity. COVID-19 does not cause severe enough impact pada kanak-kanak. Kebanyakannya kanak-kanak bila dijangkiti COVID, dia hanya ada mild ataupun asymptomatic illness dan severe illness sangat-sangat jarang. Okey. So, jawapan dia, kita fikir ni orang dah jawablah sama ada nak vaksin ke tidak anak-anak ni. Sebenarnya Jadi, saya ulang sekali lagi. Vaksin secara prinsipal adalah untuk mencegah kemudaratan sebab penyakit tersebut, jangkitan tersebut. Tapi bila melibatkan COVID-19, kebanyakan kanak-kanak yang dijangkiti hanya mendapat secara ringan, penyakit secara ringan atau tak ada simptom langsung. Majoriti ini dan severe illness adalah sangat-sangat jarang. Dan dalam keadaan jarang itu ada juga komplikasi COVID kepada kanak-kanak yang kita kenali tadi, multi-system inflammatory response. Maksudnya apa? Multi-system inflammatory syndrome. COVID-19 dikenali sebagai kuman atau virus yang merosakkan salur darah. So, dalam kes kanak-kanak, dia juga buat benda yang sama. Dia merosakkan tubuh badan, merosakkan urat salur darah kanak-kanak. Dan salah satunya adalah Kawasaki-like syndrome. Pesakit boleh datang dengan heart failure, heart attack, ataupun renal failure dan kemudian kematian. Tapi dia sangat jarang. So, estimated hanya 1.7 daripada sejuta kanak-kanak yang meninggal akibat COVID. Dan remaja menunjukkan lebih kadar kematian berbanding dengan kanak-kanak kecil. Seperti kita lihat data yang mula-mula tadi, umur 12 ke 17 lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak sekolah rendah. So ada dua spektrum yang berlaku di sini. Satu spektrum yang bawah pada umur 4 tahun, kemudian spektrum lepas umur 12 tahun. So in between sekolah rendah kebanyakannya selamat daripada kematian. Okey? Jadi bila kita lihat sama adakah vaksin jalan keluar sebenar untuk kita nak melepaskan belenggu daripada anak-anak kita? Jawapan dia tidak. Kita kena cek sama ada semua pengusaha dan pengasuh Taska Negeri Sembilan ni semua dah divaksinkan dulu. Itu yang paling penting. Ini yang paling penting. Pengusaha dan pengasuh yang wajib vaksin. Termasuklah pekerja-pekerja di pusat asuhan dan taska tersebut. Pasal kanak-kanak hanya menjadi mangsa keadaan. Sambil-sambil tu bolehlah anak-anak blog saya tanyalah ya, tak masalah pun. Okey, ini salah satu yang saya bersama sahabat-sahabat mempromosikan adalah self-check. Semua staff daripada taska, pasal taska sebenarnya menjaga seramai mungkin 30 ke, kalau taska lah 30 ke 40 ada kan? 30 ke 40 ke lebih? Kalau no full strength. Pak Musalma. Ya. Kalau taska berapa ramai? Dia mengikut keluasan sesuatu taska tu. Estimated? Diikut keluasan pada setiap premis. Okey. Minimum? Tak ada minimum. Kalau tengok macam biasa kalau rumah teres tu dia dalam 13 atau 14 orang kanak-kanak saja sepatutnya. Oh, sikit je. Yang standard. Standard, okey. So sebenarnya bila kita nak bercakap mengenai sekarang ni kita, especially ahli Persatuan Pengusaha dan Pengasuh Taska Negeri Sembilan, kita kena move forward. Jangan hidup dalam ketakutan. COVID tidak membelenggu anak-anak ini. Daripada slide yang saya tunjukkan tadi, COVID tak membelenggu anak-anak. Dia membelenggu parents. Dia membelenggu pengasuh. Dia membelenggu pengusaha taska. Membelenggu orang dewasa. Jadi, kita nak kena didik masyarakat dan diri kita sendiri untuk hidup bersama COVID. Sekiranya kalau kita lihat sebenarnya, pasal tu kita ingin semua orang boleh pandai buat self-check.
self check. Maksudnya boleh check diri sendiri pertama dan make sure semua orang di dalam taska berdisiplin enough bekerja, parents, supaya sekiranya ada batuk selsema, jangan hantar anak-anak ke taska dan pengasuh. Ini yang paling penting. Jangan. Jangan tipu kalau kita kerja on semi sebagai contoh. Tapi tak cocok vaksin lagi hantar anak ke taska sebagai contoh. Kerana apa? Penyakit, yang kita tahu penyakit coronavirus pada kanak-kanak, dia adalah datang dengan sangat-sangat tak ada symptoms. Tak ada simptom. So, daripada mana anak-anak ini dapat? Anak-anak ini dapat daripada orang dewasa. Daripada orang dewasa. Okey, so bila kita lihat macam mana kita nak protect anak-anak orang lain dalam kita punya kawasan. Dalam taska kita ada 10-15 orang anak yang lain. Kalau sekiranya kita pun tak tahu mereka ni dijangkiti atau tidak. So, parents perlu disclose sekiranya mereka ada kontak. Itu yang pertama. Yang kedua, parents kena inform kepada guru-guru atau penjaga sekiranya mereka mempunyai risiko. Yang ketiga, guru-guru dan penjaga juga perlu alert dengan diri sendiri. Kena. Yang pengasuh dan penjaga pun kena alert. Kalau sekiranya katalah semalam pergi Giant, lepas tu Giant ditutup kerana ada case contact. Contohnya, kita pun kena inform kepada kita punya anak-anak, parents bahawa kita terdedah sebagai contoh. Kerana itulah kalau kita tak nak hidup dengan ketakutan, kita mesti berupaya untuk buat self-check pada masa yang sama. Kalau pada masa yang sama, kalau kita lihat banyak tuan-tuan melihat hari-hari kita duduk tunggu berapa bacaan, berapa ribu. Hari ini 6,000, besok 7,000, lusa 8,000, 10,000. Okey. To live with COVID, hari ini saya nak seru semua orang, lupakan berapa ribu. Kita tak peduli pun berapa ribu yang ada di luar sana. Okey. Kita nak kena tahu, pertama, sama ada kita divaksinkan dulu atau tidak. Pasal kita jangan peduli kat luar, kita peduli isi kita dulu. Kita kena make sure kita, pengusaha dan semua yang terlibat tenaga kerja kita divaksinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti juga make sure parents yang menghantar anak-anak kepada kita turut divaksinkan. Baru kita kata anak-anak ni selamat. Kalau sekiranya kita nak kira dekat luar tu beribu-ribu, kita takkan selesai beribu-ribu punya urusan sampailah bila-bila. Selagi di screen setiap hari, tanpa ada ahli tuju, kita akan dapat beribu hari ke hari dan tuan-tuan perempuan akan hidup dalam ketakutan. So kalau kita duduk dalam kita punya kawasan yang staff kita dicucuk, parents pun dah mendapat vaksin, jadi anak bukan lagi satu kerisauan. Belenggu anak-anak ni telah diangkat, telah diringankan. Jadi tuan-tuan tak perlulah takut sekiranya anak-anak ini datang dengan batuk selsema. Sebagai contoh, kalau pengusaha boleh buat self check RT-Kit antigen melalui guidance kami, boleh buat and then check positif. Kalau positif, kita buat tindakan selanjutnya. Tapi kebanyakannya anak-anak ini, selepas ini sebenarnya hala tuju kita adalah hidup bersama COVID. Kita akan anggap COVID itu umpama selsema demam biasa sahaja sekiranya semua orang menerima vaksin. Dah tak ada dah istilah nak serabut, takut, benda bagai. Sebenarnya sama sahaja kehidupan kita sekarang ini. So, bila kita lihat yang ketiganya sekarang, bila tuan-tuan lihat nombor beribu-ribu dan datang pula perkataan Delta variant, Lambda variant sebagai contoh. Variant ini tak perlu pun kita nak ambil kira. Okey? Jangan serabutkan kepala. Biar saya nak bagi pemahaman ni kenapa? Kalau tidak, tuan-tuan akan rasa hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Pasal syarat yang pertama adalah semua pengusaha taska divaksinkan. Parents telah divaksinkan. Okey, dan kenapa kita ada variant yang baru? Pasal kita nak mula buka sektor ekonomi, nak mula operasi seperti biasa, pergerakan manusia berlaku. Jadi
bila berlakunya pergerakan daripada international punya pergerakan, transport punya pergerakan, so automatically COVID-19 ini berubah rupa dia. Dia mengambil masa berapa tahun untuk berubah? Mengambil masa 2 tahun untuk berubah. Jadilah varian Delta, varian UK, varian India, varian yang di Delta, Alpha daripada UK, Lambda varian daripada Peru, mungkin Malaysia varian pun ada sebagai contoh. Jadi sebenarnya apa yang kita nak fahami, selagi kita masih lagi merusingkan diri kita dengan varian-varian yang lahir, kita takkan boleh move on. Kita takkan boleh move on. Okay? So, saya nak nasihatkan kepada semua sahabat daripada PTM, jangan serabutkan dengan knowledge perubatan. Jangan serabutkan dengan knowledge perubatan. Knowledge perubatan berhenti setakat tuan-tuan mengambil iktibar atau mengambil arahan apa yang patut dilakukan di tempat premis masing-masing supaya menjaga faktor pertama kebersihan, menjaga faktor kedua keselamatan anak-anak, yang ketiga disiplin parents, disiplin pengusaha, disiplin staff. Dengan cara itu baru anak-anak selamat. Kalau parents tak disiplin, parents ini kaki berjalan, parents ini suka kerja di tempat-tempat yang tengah berisiko, dan parents tak ambil pula berat dari segi kebersihannya berupa anak, kemudian bawa pula anak ke taska ataupun kepada nursery, dan di nursery pula tak pula ambil berat, tak detail, takut kena marah pasal dibayar, telah dibayar, tak boleh banyak tanya sebagai contoh. Jadi itu yang menyebabkan anak, kalau anak orang tu selamat, anak orang lain pula akan jadi bahaya. Dia bukan bahaya apa. Saya tak risau anak-anak ni kena jangkitan COVID. Data menunjukkan kalau anak-anak ni kena COVID, dia tak ada komplikasi. Adalah 1 per million. Tapi yang kita risau bila dia dijangkiti, dia balik rumah, mak dengan bapak dia pula kena. Kalau mak bapak dia pula ada masalah obesiti ataupun sakit-sakit yang lain, tak kesudahnya kita melibatkan anak-anak ni menjadi anak yatim sekiranya mereka, ibu ayah tu meninggal akibat daripada COVID. Ini yang kita kena faham, supaya kita nak anak-anak ni selamat. So bila kita lihat, bila kita dah faham semua orang dah ambil vaksin, mak dah ambil vaksin, parents dah ambil vaksin, hantar pula ke tadika, apa yang pula tadika kena faham, nak perhatikan, apa yang perlu diperhatikan? Perubahan, tak ada apa pun. Selepas ni hidup macam biasa. Cumanya dengan lahirnya COVID, tuan-tuan lebih berdisiplin, lebih cakna, lebih takut, lebih tegas. So perubahan yang kita ambil, sebelum COVID kena berubah. Post COVID, pengusaha taska jangan takut untuk mengatakan tidak. Anak demam, bawa balik. Jangan terima. Anak ada batuk sesama, jangan terima. Bawa balik. Terpulanglah untuk, kalau pasal tu saya kata, kalau taska masing-masing mempunyai self-check. Self-check dan senang. Boleh check terus virus apa, virus corona. Kalau positif, lagilah terus tak payah terima. Kalau positif, terus hantar balik sebagai contoh. Okey? So, soalan yang juga diberikan pada saya adalah, adakah anak-anak saya selamat divaksinkan? Saya dah tunjuk dah tadi. Saya dah tunjuk dah. Anak-anak ni selamat tak divaksinkan? Anak-anak ni jawapan dia tak perlu divaksinkan. Jawapan vaksin tak wujud untuk anak-anak bawah 18 tahun. Walaupun 2 menteri atau ada 2 doktor dari kementerian yang mengatakan nak vaksinkan anak-anak, lepas tu KPM pun nak enroll untuk kanak-kanak, sebenarnya tidak perlu divaksinkan kepada kanak-kanak bawah daripada 18 tahun sehingga orang dewasa divaksinkan. Itu yang paling penting. Tak guna kita vaksinkan kanak-kanak sedangkan mereka mempunyai risiko yang sangat rendah dan orang dewasa tak habis diselesaikan vaksin. Dan pada masa yang sama, adakah vaksin tidak mempunyai problem pada kanak-kanak? Vaksin juga mempunyai risiko yang tersendiri pada kanak-kanak. The latest studies daripada CDC, mRNA vaksin yang boleh cocok untuk kanak-kanak ni memang sekarang ni hanyalah mRNA vaksin. Walaupun China declare dia bagi Sinovac pada umur 3 tahun ke atas, kita tak semua kita kena percaya dengan China ni. Okey? So, kita hanya percaya bila dia boleh tunjukkan data yang real. Data yang real. So, hanya mRNA vaksin, jadi Moderna dan juga Pfizer yang memberikan data berlaku vaccination kepada kanak-kanak di US sebagai contoh.
dan sebanyak 177 juta dos vaksin telah diberikan, dan memang mRNA vaksin Moderna atau Pfizer mempunyai komplikasi viral mempunyai komplikasi carditis, myocarditis, yakni keradangan pada jantung, dan juga pericarditis, keradangan pada selaput jantung, yang menyebabkan kematian kepada kanak-kanak majoriti berusia 16 tahun ke atas dan orang budak-budak lelaki secara overall. Walaupun kita lihat dalil ataupun hujah daripada CDC, berjuta-juta diberi, satu dua saja, hanya berjuta-juta beri, hanya ribuan saja yang mati akibat daripada jantung. Kebanyakan daripada kami pediatrik masih lagi berpandangan yang patut menerima vaksin adalah orang-orang dewasa. Budak-budak hanya perlu diberikan vaksin bila selepas semua orang dewasa selesai. Baru kita bagi kepada anak-anak ni. Itu pun kalau kita rasa implikasi dia betul-betul besar. Sekiranya kalau sekadar untuk menjawab persoalan patut tak kita bagi vaksin, kebanyakannya tak bersetuju untuk bagi vaksin pada kanak-kanak. Okey? Itu yang paling penting saya nak sampaikan pada hari ini. Kalau kita bercakap, ada orang tanya soalan yang diberikan pada saya juga, apakah gelombang-gelombang sekarang ni? Sebenarnya tak ada gelombang pun. Sebenarnya tak ada gelombang. Gelombang yang satu, calm down. Dia cerita, gelombang pertama adalah gelombang menghalang jangkitan daripada established di Malaysia. First lockdown. Menghalang jangkitan pertama. Kemudian, bila selepas PRN, kita masuk gelombang kedua. PRN Sabah, kita masuk gelombang kedua. Sebenarnya daripada detik gelombang kedua sampai sekarang, ada pakar berpandangan Malaysia tak selesai pun gelombang kedua. Gelombang kedua di Malaysia tak pernah selesai. Pasal number of case kita tak pernah turun pun. So dia masih landai sekejap, dia naik balik. Kita masih lagi dekat gelombang kedua. Sebenarnya. Sebab kita masih lagi tidak buka pun kita punya border secara total. Jadi kita masih lagi gelombang kedua. Dan kita masih lagi mengamalkan new norm, SOP dan juga menutup kebanyakannya tempat. Jadi sebenarnya sekolah ditutup, supermarket pun budak-budak tak boleh masuk. Jadi kita masih lagi pada gelombang kedua. Kebanyakannya expert masih setuju kita di Malaysia masih lagi gelombang kedua. Tapi nak nampak best, cabutlah gelombang ketiga atau gelombang keempat. Sebenarnya kita masih gelombang kedua. Tak ada bukti mengatakan kita dah menurunkan kes. Sejak daripada PRN Sabah sampai sekarang, kes yang turun hanya sementara pun tak sampai bawah daripada 1,000. So dia terus spike balik. Jadi gelombang kedua masih lagi in place. Jadi adakah kita nak fikir gelombang? Tuan-tuan jangan fikir gelombang dah. Tuan-tuan kena fikir, tuan-tuan perempuan kena fikir, we live with COVID. Hidup bersama COVID. Bukan nak fikir gelombang, nak fikir melenggungi diri kita sendiri saya sekarang. Sekarang ini yang kita kena fikirkan mengenai current situasi mengenai COVID dalam 19 pada kanak-kanak. Dan pada masa yang sama, memang kanak-kanak kita juga mengalami kekurangan vitamin yang jelas. 1/3 kanak-kanak Malaysia ini adalah terbantut. 1/3. Dan mereka juga mengalami kekurangan, 80% mengalami kekurangan vitamin D dan juga vitamin C sebagai contoh. Jadi pengusaha-pengusaha taska mungkin boleh advice dah preparekan untuk semua anak-anak yang masuk dalam taska supaya menerima suplemen seperti vitamin D, vitamin C dan juga supaya diet yang untuk di taska diberi diet yang seimbang. Kerana bila mereka, kenapa contoh di Sabah mencatatkan kes yang banyak kematian. Kita tahu di Sabah sebagai contoh kemiskinan sangat-sangat tinggi. Salah satu. Jadi kekurangan zat vitamin menyebabkan badan mereka tidak dapat melawan jangkitan COVID itu sendiri. Kita lihat di sini contoh. Tak ada sakit apa. Komorbiditas tiada adalah 6. 6 orang tiada penyakit. Dan dia berlaku 10 orang yang meninggal di Sabah. Sebagai contoh. Dan kita tahu kebanyakannya itu adalah masalah-masalah yang lain. Bukan sahaja akibat daripada komorbiditas, sakit-sakit tertentu, dan COVID juga menjangkiti budak-budak yang sihat. Tapi mungkin ada mikroelemen yang terganggu. Okey, cukuplah setakat tu. Aku cakap laju-laju dah. Saya
Saya buka pada soalan. Saya rasa itu lebih baik. Pasal saya rasa COVID ni, hari-hari COVID keluar dekat news. Kan? Jadi, saya rasa lebih baik kita bersoal jawab. Bersoal jawab doktor. Dalam chat dah ada dalam ruang chat tu dah ada soalan. Ni yang ada IJ tanya, doktor perlukah setiap rumah kita sediakan alat bacaan oksigen tu yang sepit pada jari tu, oximeter kan nama dia? Okey, pulse oximeter sebenarnya kalau tanya saya tak perlu. Itu hidup dalam ketakutan tau. Kalau kita nak ada pulse oximeter, kita hidup dalam ketakutan. Sebenarnya dekat smartphone ada pulse oximeter. Dekat smartphone, kalau you all boleh download pulse oximeter boleh. Memang ada pun health check. Memang ada. Tapi pada masa yang sama, bila kita nak kata apa yang patut yang ada di rumah? Yang patut ada di rumah adalah boleh tak you all check diri sendiri? Pertama, betul saya kata tadi yang saya tunjukkan self check tadi supaya kalau you all ada kit check di rumah itu lebih baik. Tak adalah takut pasal kalau kita negatif kita rasa lebih selamat berbanding dengan kita nak check oximeter. Pulse oximeter sebenarnya hanya menunjukkan adakah kita mempunyai oksigen yang low kan sebagai contoh. Bukan COVID dia buat oksigen low. Kalau ada atuk tu ada darah tinggi, ada heart failure pun oksigen dia low. Ada masalah buah pinggang, dialisis tak dialyze terlewat, terlebih air pun kurang juga oksigen. Pesakit asma kena minum air batu, anak-anak kita minum air batu pun low juga. Oksigen dia tak semestinya dia COVID. Tapi bila kita letak benda tu, boleh ada kalau kita nak beli, tapi dia tak wajib. Not even sunat muakkad. Not even sunat muakkad. Yang kalau nak kata perlu ada tak? Bagi pandangan saya tak perlu. Pasal dia akan menunjuk kita akan hidup dalam penuh ketakutan. Itu yang paling penting. Assalamualaikum doktor. Salam. Saya J, maaf saya memang gambar memang tak boleh nak on. Tak boleh nak open. Okey, soalan saya. Untuk kanak-kanak punya vitamin, sebagai banyak sangatkan vitamin sekarang ni. So, mana yang sesuai untuk kanak-kanak yang 12 tahun ke bawah, dia punya gram tu? So, begini. Dia sebenarnya begini. Secara prinsipal, kanak-kanak tak perlu vitamin. Itu prinsip asas. Itu dengar dulu ini prinsip asas. Kanak-kanak tak perlu vitamin. Tapi syarat yang perlu dipenuhi adalah anak-anak ini makan seimbang. Maksudnya cukup dengan sayurnya, cukup dengan buahnya, cukup semua sekali. Tetapi kita tahu kebanyakannya budak tak makan sayur. Pasal mak bapak tak ajar makan sayur. Nak beli buah, mahal sangat buah sebagai contoh. Durian mahal sangat tak beli. Rambutan mahal sangat tak beli. Kesudahannya, anak-anak pun tak makan buah. Jadi source of vitamins tidak ada. So, apakah vitamin yang perlu kalau nak jawab? Kita lihat juga anak kita, sama ada anak kita ni tergolong daripada anak-anak yang obes, anak-anak yang normal punya berat, atau anak-anak yang mengalami kekurangan berat badan. So, kalau tiga elemen, kita kena klasifikkan dulu anak kita mana satu. Kalau anak-anak kita mempunyai kekurangan berat badan, dia bukan setakat perlukan vitamin. Dia pula juga memerlukan makanan yang berkalori tinggi untuk bina balik badan dia, iaitu protein, lemak dan juga karbohidrat yang cukup supaya badan dia boleh naik. Dalam anak-anak yang dikatakan mencapai berat yang ideal, ini boleh kita bagi vitamin, multivitamin pun cukup. Multivitamin pun cukup. Dia bergantung pada umur juga. Kalau umur bawah 12 tahun tu terlalu besar, 0 sampai 12. Sebagai contoh kan. Senang saya ambil 0 sampai 5. 0 sampai 5, selalunya umur ini yang selalunya mempunyai masalah. Dia hanya banyak minum susu, dia orang ni picky eater, tak boleh runding, nak makan, tak makan, tak nak, banyak benda pada food refusal sebagai contoh. Jadi kalau yang ini kita akan fokus untuk multivitamins. Multivitamins dan juga vitamin D. Kalau ada yang pernah cek darah, zat besi pun ada masalah pada kanak-kanak di Malaysia ni. So, kalau kita nak betul confirm apa batal vitamin kita bagi, of course kita ada baseline darah untuk kita cek. Kalau tak ada, cukup dengan multivitamins. Kalau kita kata berapa miligram, bergantung pada berat. Tapi secara overall,
Kalau macam vitamin-vitamin di luar tu memang dia dah kira untuk standard US FDA, US RDA memang minimum requirement yang diperlukan oleh badan. Untuk anak-anak yang obes, ada orang berfikiran anak-anak yang obes cukup zat. Tidak semestinya. Dia hanya cukup lemak dan juga karbo untuk dinaikkan mass dia. Vitamin kemungkinan besar diorang anak-anak yang obes tetap mengalami kekurangan vitamin. Jangan tertipu. Dia bina badan dia dengan lemak, tapi tak semestinya dia cukup zat besi. Tak semestinya dia cukup vitamin C. Tak semestinya dia cukup vitamin D untuk anak-anak yang obes. Banyaknya kita bila nak bagi anak vitamin, kita pergi marah pula katakan anak tu dah cukup zat. Sebagai contoh, jangan tertipu. Yang ada lemak tak semestinya zat vitamin yang lain. Tapi secara overall, kalau kita kata 12 tahun ke bawah, calculation US RDA itu memang dikalkulatkan. So macam 250 vitamin C untuk budak 12 tahun. Vitamin D 600 international unit. Itu dah calculate dah. So boleh pakai any brand, boleh pakai, tak ada masalah. Tapi by principle, kalau kita boleh menyediakan makanan yang seimbang, kita tak perlu spend duit untuk all these vitamins. Jawab soalan Okay. Terima kasih. Menjawab juga soalan Puan Hasnah Ngah tadi yang bercerita, yang tanya tentang suplemen tadi. Suplemen tu untuk anak-anak yang tak cukup yang tak cukup. Okey, tadi ada soalan daripada Puan Eli yang tanyakan tentang kit doktor tu. Kemudian doktor ada soalan lain tak? Nanti doktor jawab yang tu. Ada soalan lain, ada yang nak bertanya dengan doktor lagi? Saya nak tanya lagi. Ya. Okey. Sekiranya anak tu dah didapati dijangkiti COVID kan. So dia orang akan kuarantin 2 minggu. Okey. Selepas 2 minggu tu ada lepas tu dia datang taska, ada tak risiko jangkitan tu kepada orang yang dekat taska tu? Tak ada. Tidak ada. Kalau anak tu dah kena COVID, dia dah clear 14 hari, datang taska macam biasa. Okey, maknanya virus tu masih ada dalam badan ataupun memang dah mati? Tak ada. Virus hanya duduk maksimum 14 hari. Duduk maksimum 21 hari pada tubuh yang lemah macam badan-badan orang tua atau babies kan. Bawah 1 tahun, dia boleh duduk sampai 21 hari. Tapi by average, kita terima hayat dia 14 hari. So kalau kita kata 14 hari, kalau kita kata kalau seorang anak tu dah dikuarantinkan dan dia tidak mempunyai apa-apa simptoms, macam sekarang dia punya protokol buat RTK lagi sebelum make sure dia clear. So kalau dia clear RTK, maksudnya dia clear. So automatically boleh pergi ke taska dan dia tak ada risiko untuk menjangkitkan pada orang lain. Doctor, can I ask you a question? Can. Okay. You say that cannot open. Okay. Sorry. If a child has already got a COVID and then it is clear, like you said, you cannot infect other people. But is there a possibility that the child will catch the COVID again if it is exposed to the virus? Is there a possibility? Of course. Okay, that means to say that it is not being protected, even though you have already contacted COVID and you are clear of the COVID, and the child can also be infected again by COVID. Am I right? Yes. Yes. And as I know, in Singapore, they are already vaccinating all those below 18 years old. Just now you were saying for children below certain age, it's not advisable to take the vaccine. Is that what you mean? It's not. I'm not implied to put it is not advisable. In Singapore, for example, Singapore uptake vaccine already more than 50%. Yes. Okay? So we are about 10% only. So bila kita kata, pertama sekali, bila kita kata why actually the child can be infected many times. First, you have to treat this COVID like influenza. Dia akan remains with us. Dia takkan hilang lah. The COVID will not disappear the next forever. This COVID-19 akan kita ingat, we live together with COVID until forever. So what happened?
So you got COVID now, COVID-19 Wuhan version. So the child already contracted this, infected with COVID-19 Wuhan version. So after that, dia recover, dia ada antibodies. But COVID berubah lagi, dia ada Delta variant, Lambda variant yang lain. So if the child only contracted COVID Wuhan version again, means nothing happened to the body because dia ada antibodies. Tapi kalau dia expose pula kepada Lambda variant for example, then ada problem dekat sini. Because respiratory virus are known to be mutated. Dia memang mutate every year and then every year, atau macam kita tahu flu. Every year dia ada bertukar, seasonal flu. Every year and seasonal flu akan ada. Cuma dalam COVID ni tak nampak. So dalam case pediatric age group, bila melibatkan COVID, kita kena fair judgment, especially di Malaysia. Because we know the main culprit adalah adult. The main carrier adalah adult. So, you have 35 million population. We have 10 million pediatric age group below 18. So, this adult 19 and above yang masih belum divaksinkan. So, we have to protect the adult first. You finish adult, completekan adult vaccine, baru you move ke pediatric age group. Bukan kita kata kita tak nak vaksin. Tapi it's not optional and a must we have to do now. Because the main event, the main culprit and victims here adalah adult. You don't want, the kids are vaccinated, the kids are survived during this COVID-19, but the parents pass away and the kids jadi yatim piatu. You know, it doesn't make sense. So, itu yang paling penting. So, bila you kata pasal respiratory infection, you see, I think majority of you already manage kids for a long time. You see kids actually how they behave. Every month they akan ada cough and cold until the age of 5. Majority of them like that. Because that is part and parcel of their life. They need to develop their own antibodies. They need to get this infection, but then mild disease. Kadang cough, running nose, playing around, running, eating well, and you don't bother. So dalam case coronavirus, the pediatric age group shows the same pattern. Dia tak ada apa-apa implikasi pun. Dalam ada few yang kena mungkin masuk hospital due to pneumonia. But 1 per million yang buat kematian. So, to give vaccine at that particular of data, not justified. But we give vaccine as a protection to adult, yes. Maksudnya, bila kita nak decide untuk bagi vaksin kepada budak-budak, is to protect the adult, not to protect among kids. Because kids are known to be super spreader. Bila dia dapat dia kena coronavirus, parents tak kena, dia berjalan balik semua sekali kena nanti. That's hope answers your question. Okay, so basically on the perspective of daycare taker, because now the thing looks like that there is no symptom and you do not know whether the child sent in, whether she has contacted or that. The only thing we can do is to take the temperature. That's the only thing we can do. Am I right? Okay. Besides that, we are actually at a loss, do not know, because sometimes the parents conceal it. They don't want the people to know. So they still send their kids to the daycare. So the only thing, and the child doesn't seem to manifest. Now we know that the person doesn't manifest any symptom, but the person is COVID positive. Correct. So as far as the daycare is concerned, there's nothing we can do about it. Am I right? So the only thing I can see is that hopefully the government is able to give all, besides the frontliner, the high risk group, all these daycare teacher who handles the children to give them vaccine. This is what we are appealing to. Yes. And I hope that in this dialogue, I mean, on behalf of us, you can also appeal on our behalf, because at the end of the day, we are the one that is directly contact with the kids. So that's another point that I wanted to bring it up. And the other thing, I was quite surprised when you say that we are lacking, of course, you say we are lacking in vitamin C. Then you mentioned that we are lacking in vitamin D, right? Am I saying? Yeah. So, but vitamin D, I thought in a country like Malaysia, we have plenty of sunlight and all that. I mean, I
I don't know why we are lacking vitamin D. If you're talking about a tropic, Europe or somewhere, you hardly see a sun. But in Malaysia, you have plenty of sunlight. In fact, now it's so hot. We get a lot. Unless you're telling me because of COVID, our children cannot go out and play. Yes. Yeah. Okay. So can you verify why are we lacking in vitamin D? Because we normally don't feed our kids with vitamin D. Thank you, doctor. To answer your question just now, if you as a nursery operators, number one, you have to be firm. Majority of you know your parents, the parents' child background, where they work, whether they're high risk or not. You have to be really firm. If, for example, you know your one or the parents may be working on semi, for example, because you know on semi one of the big clusters now in Senawang, for example, kan? So you make sure they are clear. That's number one. Number two, because the child tend to be asymptomatic. So kalau the parents come with symptoms, that's why I asked the nursery to own the self kit. The self kit, you can just check yourself to make sure the kids terus check, give them either their saliva, you check within 15 minutes. If positive, you tahu dah boleh reject terus. No need to masukkan dia orang dalam rumah. You just check dulu dekat luar. If you see the parents have symptoms, demam sikit-sikit, you hear them demam saja, automatically the kids are already carrier. Itu je you punya thinking. Jangan, you never take them, okay lagi, can wait. No. You just straightforward, make a decision. The child is COVID-19 positive until proven otherwise. So, in that sense, you protect your territory, you protect your staff. And number two, memang I sokong, you have to get all the staff vaccinated. The PTN boleh minta, I think you minta bundle, minta ke JKN, so that, because now from starting with this week, the vaccine arrived quite big amount, even in Seremban. In Mawar, I think few hundred, Salam 400, UCSI 600 doses. Some clinics already start giving, so you can request under persatuan, much better. So ya doktor, JKM dah ambil langkah dan dah ada kita punya pengusaha dan pengasuh yang dah dapat temujanji vaksin. Betul. JKM dah ambil That's how. awal. And you don't allow your staff to work if they're not vaccinated. Those anti-vaccine are not allowed to work with you. Easy. So that tak nak tuning kepala. You know? And then to answer about the vitamin D's, most of us, me including, we thought we are vitamin D sufficient. Even Lebih. Sebenarnya we are cloudy. Kita punya sun, we are cloudy. So to my surprise, the three universities did studies regarding vitamin D. UKM, UM, and USM. And what they found, 70 to 80% Malaysian population across the board, Malay, Chinese, Indian, deficient. Ladies, pediatric, 75, deficient. Because why? The kids are not allowed to play outside. The parents pergi gelap, balik gelap. They went to work at 6:30, even Senawang, for example, at work 6:30 or 6:30, and then came back at 6 or 7. The good time for vitamin D is about 10 to 2, 10 a.m. to 2 p.m. And 40% male adult Malaysian also vitamin D deficient. Adult male 40% deficient. And this deficiency of vitamin D gives significant impact when you got infection with COVID-19. The two vitamins that plays important role when you got infection with COVID. One is vitamin D, and number two is vitamin C. These two vitamins is potent antioxidant to help you war against COVID-19. So even we see, even the Chinese so-called seksi pun masih kurang vitamin D. Yang Malay lagilah pakai tudung semua kan, lagilah kurang vitamin D. Memang kurang. So anak bandar, our kids Senawang, Seremban, you don't allow anak kita main even dekat porch. Not even at porch. So
definitely they lack of vitamin D. Doctor, you must come to, I'm from Pahang. You must come to our pantai lah. Then you can do sunbathing. Okay, Pahang. Pahang is never lacking in sunlight. Then you can sunbathe. Yes. Just put some suntan lotion. You are good for it. Ya, saya nak tanya yang mengenai vitamin D tu. Saya Rosita Kamel. Dengar tak? Dengar. Okay. Mengenai vitamin D tu, kalau vitamin D tu diperoleh pada jam 10 hingga jam jam 2 tu, jadi anak waktu itu ditaskarkan atau tadika. Yep. Jadi anak frontliners yang kami jaga sekarang walaupun tak ramai, mana kita boleh buat aktiviti luar kan? Betul, boleh. Siapa suruh tak boleh? Takut ke? Saya kurang pasti sebab saya tak tahu kalau orang yang lain boleh komen. Ada tak SOP yang Kata tak boleh. Cannot. Dalam You cannot go compound. outside. You cannot go outside. Dalam compound. SOP tak boleh SOP keluar. MTN cakap tak boleh. Tak boleh main, semua tak boleh. Duduk pasal saja itulah. tempat tu. Pasal itulah the SOP are made not proper. Okey, You all dah expose dah. Sebenarnya. Okey, faham doktor. Dengan itu, terima kasih doktor. Pada yang mereka yang 54 orang kita ni, jomlah kita bawa anak-anak kita keluar, anak-anak taskar tadika, anak frontliners yang kita, anak-anak doktor yang kami jaga ni, dan kita buat aktiviti online, PDPR, semua aktiviti di luar. Maksudnya, even taskar itu open, kita buat aktiviti di luar pukul 10 pagi, and even if they're at home, kita PDPR, kita bawa aktiviti yang bercorakkan di luar. Maksudnya, let them play kat bawah porch ke, aktiviti yang to get the sunlight. Thank you, doktor. Betul. Okey, Puan Asnah kata tu. Ya, ini Puan Asnah dari Langat ni. Kesihatan datang taskar kami, tak beri anak main di luar walaupun dalam compound. That's why jangan risaulah Puan Asnah. Lepas ni diorang bagi. They have to learn to live with COVID dah. You have to learn with COVID. Pasal itulah sekarang ni we are far behind. Cara kita approach now, the lockdown is very unhealthy. Very, very unhealthy. The kids, what is, when you talk about kids, they need to play. They need to do their movement. They need to mobilize. Dan itulah pediatric. Bila kita contoh dalam buat lockdown sekarang ni, we see a lot of pediatric depression, pediatric mental health issues. Sebab budak-budak dia perlu main. You kena bagi main. Kalau dalam you punya taskar sebenarnya, kalau within you punya compound, tak ada isu pun because tak keluar. There's no argument. Tak ada justifikasi untuk budak-budak tu tak boleh duduk dalam compound. Sebagai contoh. Which is not justified. Medically not justified. Scientifically not justified. Because budak-budak tu dah expose, katakan 10 orang you all jaga, semua anak doktor, sebagai contoh lah, pasal doktor yang bekerja. So, dia dah expose dah pun. And within that compound. So, that's why COVID, now we have to live with COVID and hidup dengan keadaan yang berdisiplin dan bukan ketakutan unnecessary. Dah 2 tahun dah COVID ni ada, kita mesti tahu macam mana nak hidup dan membesar dengan COVID. Anak-anak ni kena membesar dengan COVID. Okey, Puan Muhaini nak tanya soalan. Boleh? Ada sikit masa lagi. Okey, Assalamualaikum Dr. Zakrul, Puan Zakrul. Salam. Dr. Zakrul, saya nak tanya lah. Macam kita bila dikatakan bila anak sesama, anak tak sihat, jangan hantar ke taskar, jangan hantar ke sekolah. Bagaimana pula yang mengalami sinus dengan resdung? Bolehkah kita minta dekat pihak kesihatan lah untuk mengeluarkan surat yang mengatakan anak kita sinus atau resdung? Memandangkan bila sinus tu pagi mesti anak kita macam bersin. Bila sampai ke pintu sekolah, doktor cikgu cek tengok anak kita macam sesama, dia suruh balik. Tak boleh datang sekolah. Lepas tu macam perlukah pihak taskar, pihak pusat jagaan minta surat daripada doktor yang mengatakan anak ini mengalami sinus, resdung. Sebab kadang-kadang ada juga, kita bukan nak cakap apa kita cuma cerita macam tu je lah. Macam adalah ibu bapa yang ambil kesempatan. Kadang anak dia sesama, dia kata tak, anak dia sinus ni memang selalu sesama. Sedangkan anak dia sesama. Macam tu lah.
Mungkin tu je lah. Okay, terima kasih Dok. Macam anak anda saya je tu. Macam tu kan. So, memang kita tahu 40% anak-anak di Malaysia mengalami masalah resdung ataupun asma. 40%. Banyak tu. 40% tu figures yang banyak. Kalau kita kata tadi 10 juta kanak-kanak, maksudnya kalau 40% dekat 4 juta easily yang ada masalah resdung ataupun asma sebagai contoh. Jadi sebenarnya bila kita kata patut ke guru-guru mengetahui background anak-anak. Pertama sekali, guru-guru atau penjaga atau pengasuh kena mengenali anak-anak ni. Jangan main teka, main assume. Kena tahu anak-anak ni ada masalah apa. Resdung, eczema, asma. Dia selalu package tu datang bersama. Especially those yang umur 5 tahun ke bawah, dia akan datang tu bersama. Dan lepas tu school age group daripada umur 7 tahun sampai 12 tahun pun sama. Dia akan persistent simptom tu, eczema, resdung, asma. So, apa perbezaan dia? Perbezaan dia adalah dia continuous dan dia ada strong family history of asthma and allergic semua sekali. So, kalau katakan pesakit-pesakit yang begini, kalau nak membezakan antara jangkitan dan bukan jangkitan, kanak-kanak ni selalunya ada demam. Kalau ada demam, dia jangkitan. Tak demam, dia bukan jangkitan, dia alahan. Okey? Dan perkara yang kedua adalah, kalau katakan parents, boleh juga sebenarnya kalau pengusaha nak surat daripada regular doctors. Boleh saja untuk doctors tu mengeluarkan surat mengatakan anak ini ada background allergic alahan sama ada resdung ataupun asma supaya pihak-pihak pengasuh mengetahui background anak-anak ini. Ini bagusnya COVID. COVID memberi hak kepada pengasuh mengetahui background pesakit, background anak-anak. So you all boleh tahu anak-anak ni Leman ada asma, Aisyah ada resdung, ini ada eczema, bukan sekadar hantar hidup pukul 5 balik, sebagai contoh kan. Jadi ini yang paling penting, bagusnya COVID memberi kita pengetahuan asas sedikit mengenai perubatan supaya kita tahu bagaimana masalah anak ini. So macam mana kita nak bezakan pula? Okey, katakan diorang datang tiba-tiba demam, automatically you all reject. Demam saja reject. Macam mana nak bezakan resdung dengan ataupun asma dengan batuk sesama biasa? Batuk sesama biasa selalu memang ada demam, kemudiannya sesama dia lebih teruk, sesama dia selalu berterusan, meleleh dan berterusan. Dan batuk pun lebih kuat daripada biasa. Batuk asma, batuk wheezing, batuk dan wheeze, itu batuk asma. Selalunya pagi sahaja, petengah hari dia clear. Tapi kalau batuk-batuk yang jangkitan dia berterusan. Pasal tu kalau kita rasa ragu-ragu, pasal tu saya nasihatkan kalau ada own self kit boleh check terus. Kan? Ada own self kit boleh check terus, dapatkan elio terus confirm. Oh ni clear, tak ada apa-apa. Kalau katakan dia memang asma, dia memang resdung, hari tu nampak teruk sikit, you tahu dah ini jangkitan. Pasal budak-budak yang selalunya ada background asma dan juga resdung, bila dia kena jangkitan, dia lagi teruk daripada biasa. Hingus dia lebih meleleh daripada biasa. Dan dia orang lebih selalunya senang demam lagi berbanding dengan anak-anak yang bukan alahan. Selalunya begitu. Jadi kalau kita kata memerlukan regular doctors ke, then better lah you all pada pengusaha-pengusaha taska mempunyai kontak terhadap doktor-doktor. So each taska ada doktor untuk you all sumber rujukan, kan? Sekadar sumber rujukan untuk menjadi advisor untuk you all punya pusat asuhan. Takkan tak ada anak-anak doktor tu, takkanlah kena kuat sangat doktor tu tak boleh dikonsult, kan? Berkira sangat doktor ni macam tu, kan? At least lah. Itu pandangan saya lah. Sebenarnya, the end of the day, anak-anak ni tak patut dihukum akibat mempunyai resdung. Anak-anak ni tak boleh dihukum hanya kerana dia orang ada asma. Bukan semua batuk selsema adalah COVID. Banyak benda lain. Kita ada coronavirus, kita ada adenovirus, kita ada RSV virus, kita ada rhinovirus. Yang sebenarnya kita dah lalu dah hidup ni sepanjang contoh macam Puan Musalmah, berapa lama dah tadika. Berapa ramai dah virus tu berkampung dekat tadika tu. Sebagai contoh. Cuma kita tak tahu nama je. Cuma bila ada COVID ni, kita tembok pasal COVID. Sedangkan budak, sentiasa setiap bulan tu dia sentiasa dihinggap oleh batuk sesama. Cuma virus tu dia berubah-ubah nama. Cuma COVID memberi kita satu pendekatan, sekira kita menjaga
anak-anak ni dengan new norm COVID ini, yang virus lain pun tak akan bersama. Macam itulah. Tu bagusnya sekarang ni rahmat yang kita ada dalam COVID ni. Harap menjawab je. Okey. Kita tak ada soalan lagi. Boleh doktor jawab tentang kit tadi? Tentang kit komputer tadi. Tuan tanya ke tu? Kak Evangeline ni? Bising ke? Atau di saya saja? Ni Kak Evangeline. Tak dengar. Okey. Assalamualaikum doktor, senang bertanya, bagaimanakah kita untuk pengesahan daripada doktor pengesihatan anak? Adakah daripada klinik mana betul perlu kita pengesahannya? Sebab sekarang ni macam-macam kan, klinik ada yang berbayar dan sebagainya. Pengalaman kami pernah penyakit yang lain, mereka tak terima je tu, kami dah pergi cek semua. Bagaimana kami nak tahu pengesahan tu sebenar? Saya selalunya pesakit-pesakit ni, selalunya ada macam anak-anak kita dia taskar, selalunya anak-anak ni ada doktor regular dia sendiri. So kita kena didik families ni supaya dia kalau attach satu klinik sahaja. Paling-paling pun pergi 2 klinik supaya record dia konsisten. Janganlah hari ni klinik, tahun ni kita 4 klinik doktor kita. 5 klinik. Tahun depan tukar 5 klinik lain. Tahun depan tukar lagi 5 klinik lain. Jadi itu jadi masalah. Sebenarnya yang paling baik adalah pada regular doctors. Itu pertama. Whether berbayar, government hospital memang ada masalah sikit pasal lambat lah, record lah, berbagai formalities, birokrasi. So sebaiknya memang doktor-doktor swasta lah. Dan perkara yang kedua, bila kita kata doktor, sebenarnya nak diagnose asma atau resdung ni tak susah. Kita tengok pun kita tahu dah resdung ataupun asma. Jadi sebenarnya surat tu boleh terus dikeluarkan. Tak ada masalah pun Puan Eva. Kalau kita lihat, kalau contoh, kalau anak-anak yang asma, dia mesti dalam lubang hidung dia bengkak. Dalam lubang hidung dia bengkak teruk. Kedua, kalau dia ada resdung, dalam lubang hidung dia bengkak teruk. Kemudian kalau dia ada asma, kalau dia kena attack, dia ada wheezing lah, ada history dia pernah kena nap. Kalau dia ada eczema, dia ada ruam-ruam sebagai contoh. Jadi cukup untuk doktor menuliskan bahawa anak-anak ini mengalami masalah yang tersebut. Jadi pengusaha taskar tak perlulah takut. Kan hidup dalam ketakutan. Supaya kita tahu background pesakit ini. Itu je. Okey, satu lagi, kalau kira seandainya kita dah ambil tindakan, contoh anak doktor sendirilah kan, kita kata anak dia sesama, dia kata tak menjangkit. Macam mana kita nak mengesahkan bahawa anak dia tak sesama? Kita rasa macam ada sikit batuk. Dia kata tak menjangkit dah dalam jangka berapa hari. Dia kata dah clear, itu ada batuk. Tak boleh, sebab kanak-kanak tak boleh untuk mengeluarkan dia punya kahak. Apa pandangan doktor tentang perkara tersebut? Itu doktor tu degil tu. Dan saya dah minta dia surat, dia mengatakan ada surat lah. Apa pandangan, yelah doktor kan, doktor tu sendiri, dan kita pun mengatakan anak tak menjangkit. Bagi kita pun tak, kita kan doktor kan, dan kita minta pandangan tak, dia tak menjangkit. Lepas tu kami minta surat, dia kata, dia bagilah surat. Okey, macam mana pandangan doktor tentang perkara itu? Ya senang. Anak batuk sesama, tak kisahlah anak doktor ke, anak PM ke, anak polis ke, tak payah terima. Make it firm statement. Walaupun batuk sikit kita. Once dia batuk, dalam proses dia batuk, maksudnya berlaku penyebaran. Berlaku penyebaran, okey. Tak ada batuk, tak ada penyebaran. Senang. Ha. Kalau berlaku saja batuk, bermaksud berlaku clearance. Clearance berlaku penyebaran. Mekanisme batuk adalah mekanisme penyebaran. Okey. So, tak ada istilah batuk itu tak menyebarkan kuman. Tak. Once dia batuk, memang dia sebarkan. So, by principles, itu dijadikan standard. Buat dia satu standard, batuk sesama tak boleh hadir. And that's firm. Tak payah nak negotiate dah. Anak doktor ke, anak PM ke, anak siapa-siapa ke, YB ke, batuk-batuk pasal ada 9 orang lagi anak yang perlu dijaga berbanding dengan seorang anak doktor. Okey. Kalau dia kata mengatakan doktor dah mengatakan surat mengatakan tak menjangkit, macam mana? Akak keluar, siapa yang keluarkan surat tu? Dia sendiri ke atau doktor lain? Doktor lain. Macam mana pandangan doktor? Tak payah. Kalau ada kes berlaku benda tu. Kalau kes berlaku tak, kita firm. Kita firm dekat stand, batuk sesama tak ada terima. Dia tak sesama, contoh tak sesama. Batuk saja tapi dia kata dah lama batuk tapi memang tak ada jangkitan dah. Oh tak, kalau ada batuk pasti ada jangkitan. Masih ada jangkitan. Batuk yang tak berjangkit adalah batuk asma. Doktor tu kena school balik.
Kalau batuk yang tak berjangkit adalah batuk asma sahaja. Batuk asma. Okey. Kalau dia kata dia ada sinus memang dia sinus. Macam mana penang dia kata dia memang sinus. Okey, tapi kalau sinus lain macam tadi yang Anne tanya tadi. Kalau katakan dia ada sinus, ada resdung, dan kita keluar surat, tak apa. Sinus memang boleh datang sesama setiap pagi. Hala ketengah hari pasal sinus bukan jangkitan. Sinus adalah alahan. Selalunya alahan sama ada akibat temperature ataupun bantal ataupun udara yang lembap ataupun panas yang berlaku. Jadi dia sentiasa boleh meleleh. Hala ketengah hari dia hilang. So kalau ini surat keluarkan diagnosis dia adalah resdung. Dan okey, clear cut. Itu tak berjangkit. Atau diagnosis dia adalah asma. Dia tak berjangkit. Tetapi kalau kita kata dia batuk, apa diagnosis batuk itu? Batuk adalah satu keadaan mekanisme badan untuk bertindak terhadap apa-apa yang berlaku dalam segmen upper respiratory tract. Sama ada datang dengan batuk ataupun datang dengan semput contohnya. Sesak nafas. So, the doctors mesti clear. Janganlah bully orang tak tahu. Ini perkataan bully. Mentang-mentang tahu tapi bully. Dia tak betul lah. Kita kena clear. Kena tuliskan dengan jelas supaya pengusaha-pengusaha taska betul-betul jelas apa diagnosis. Diagnosis yang penting. Kalau tak jelas, hantar saya je lah. Yalah, macam kita tak, dalam tu kan kita istilah doktor dengan istilah kita tak boleh faham kan. Dia kata okey mengesahkan tak ada apa. Contohlah sebelum-sebelum pernah juga yang biasa kan kami tak ni kan. Kalau katakan doktor tu memang betul-betul dia clear, diagnosis tu jelas, dia bukan lah. Pasal tu saya kata tadi, diagnosis dia apa? Diagnosis dia asma, itu tak berjangkit. Diagnosis dia resdung, tak berjangkit. Dua ni pun datang dengan batuk sesama. Tapi diagnosis dia apa? Kalau macam contoh saya keluarkan surat, anak ni tidak ada masalah kerana sekian-sekian, diagnosis dia asma dan juga sinus. Cuma dua-dua ini wujud tanpa temperature. Kalau ada temperature, maksudnya jangkitan. Ada je temperature, jangkitan. Tak payah terima. Okey. Kalau dia punya temperature dia adalah normal 30.1.2 tapi masa batuk kiranya tak boleh lah. Kalau tak, itu saya kata kalau katakan temperature dia normal tapi dia batuk sesama. Katakan dia batuk sesama. Dia memang batuk saja. Kalau batuk saja. Kalau batuk saja dan akak tahu bahawa pesakit ini batuk dia kenapa? Doktor dah tulis dah diagnosis dia memang underlying asma sebagai contoh. Every morning dia batuk. Pasal salah satu tanda asma, poorly control asma adalah early morning cough. Early morning cough. Dia batuk. Pagi-pagi dia batuk. Lepas tu hari ke petang dia nak main dia okey. Sebagai contoh. Dan kita tahu itu diagnosis dia. Itu tak perlulah nak kacau. Memang bapak dia tak rawat dia. So diagnosis dia adalah poorly control asma. Bukan diagnosis dia jangkitan. Dia poorly control asma. Saya tak ada masalah untuk main dengan untuk jaga. Tak ada masalah kat situ. Baik, doktor faham. Maksudnya kalau dia diagnose, maksudnya kesimpulannya kalau anak itu diagnose ada asma, resdung dan sinus, itu adalah dan dia tak demam, tetapi dia ada simptoms tu, kita boleh pertimbangkan. Itu tu maksud doktor kesimpulannya? Kesimpulannya kita kena differentiate. Kesimpulan pesakit yang anak-anak yang datang ini, dia dijangkiti ke atau bukan jangkitan. Kalau dia bukan jangkitan, boleh masuk, tak ada masalah, jaga je lah. Sebab dia memang dah ada. Dia dah ada. Kalau dia jangkitan punya fakta, macam mana kita nak confirm dia jangkitan? Dia ada demam. Tapi saya rasa saya terima nasihat doktor, rujuk kepada doktor yang kita panel kita. Betul. Kesahihan daripada doktor panel kita itu tidak ada tipu-tipu lah. Kalau dia buat daripada tempat lain, entah adik-beradik dia punya klinik ke whatever kan. Menyebabkan itu adalah cabaran kami lah. Faham. Okey. Panjang ya. Panjang. Apa masalah yang ada di taska semua dah nak bertanya doktor kan. Okey, ada soalan-soalan lain, kalau tidak kita pergi pada soalan yang utama tadi. Ya. Puan Farisha dah ada soalan tadi kan? Ada di chat, Ada di chat. Ya. Fanisha bertanya tentang apa tadi? Saya dah baca sampai ke bawah. Okey. Assalamualaikum doktor. Fanisha tak dengar suara Fanisha. Oh, tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum doktor dan assalamualaikum semua PTN9. Okey, tadi doktor ada maklumkan yang tahap kejangkitan kepada anak ni
kita boleh cakap rendah lah juga doktor kan? Okay. Jadi bagaimana dengan penggunaan face shield ataupun mask pada kanak-kanak di taska? Adakah ia digalakkan ataupun kita boleh take off saja untuk anak-anak tu lebih selesa dan as a budak-budak kan? So diorang lebih praktikal lah untuk melakukan. And how about us as a pengasuh? Adakah kita kalau kita dah dapat vaksin, perlu tak kita terus pakai mask dengan face shield tu ataupun kita boleh take off juga? Okay. Kita akan jawab dalam perspektif live with COVID. Kita tak cakap manusia sekarang tau. Kita akan cakap dalam perspektif live with COVID. Live with COVID bermaksud pengusaha, penjaga, semua divaksinkan. Itu pertama. Completed vaksin. Yang kedua, bila kita nak kata, okay, patut tak anak-anak ni pakai face shield atau pakai mask? Honestly, tanya saya, apa yang you all patut persediakan adalah tempat mandian. Bukan face shield atau face mask. Budak-budak tetap budak-budak. Hak permainan budak-budak tak patut dilimitkan dan tak patut sekat. Pasal tu hebat Allah Ta'ala, dia bagi kuman ni, budak-budak tak terjejas. Budak-budak tak terjejas. Pasal budak-budak adalah hak dia. Hak budak-budak ni Allah Ta'ala bagi dah, boleh bermain. So kita yang patut kena jaga. So contohnya, budak-budak ni bila dia nak diterima, nak masuk ke dalam rumah kita, pertama, make sure dia orang sihat. Kedua, bila kita kata patut tak pakai face shield, bila kita dah tahu dia orang sihat, itu okey lah. Itu okey dah kat situ. So kalau kita kata perlu tak ada pakai face shield, selagi kalau semua orang telah divaksinkan, I'm okay without face shield dengan juga mask. Sebenarnya. Because disiplin budak yang sebenarnya kita yang perlu jaga. Bila kita kata telah divaksinkan, memang pemakaian mask ini tidak perlu dah. Cuma dalam keadaan sekarang, Malaysia belum lagi. Jauh lagi. Distancing pun sama. Sebenarnya, dia hanya kita bercakap mengenai kanak-kanak ni, bila kita kata dalam senario diorang di tadika itu, diorang mesti enjoy kehidupan itu. Dia mesti main, makan dan tidur yang cukup dan kebersihan. Kebersihan tu bukan dengan face shield. Kebersihan dengan kita mengajar diorang sentiasa membasuh tangan, mandi dan bila mandi dan juga mandi sebelum balik. Sebagai contoh, at least mandi sebetul-betulnya. Itu saja cukup dah kalau tanya saya. Kalau kita dah protect dekat pintu masuk lagi, sebelum dia masuk kita dah make sure dia orang sihat. Dia orang tak ada apa-apa. Kalau kita lepaskan negotiation, kita benarkan, kita kompromi dengan mak bapak. Kita faham, mak bapak banyaknya carrier. Bila dia orang carrier, dia orang datang, dia orang bagi anak dia orang PCM dululah sebelum masuk dekat taska supaya anak nampak tak demam. Lepas tu pukul 12 kan nak demam, kita telefon kelang kabut dia orang tak ambil. Atau dia orang tak nak ambil pasal cuti dah habis sebagai contoh. Ini yang berlaku sebelum COVID. Tapi sekarang, lepas COVID, orang semua tahu anak batuk sesama bukan tanggungjawab taska dan pusat asuhan. Jadi, automatically, semua pengusaha taska boleh panggil diorang ambil balik anak kembali. So, make sure anak yang dijaga adalah anak-anak yang sihat. Bila kita menjaga SOP kita, maksudnya anak yang kita jaga adalah anak-anak yang sihat, automatically face shield dan face mask itu dah tak relevan. Okey. Ingat tu kawan-kawan. Tapi itu kehidupan lepas COVID lah. Kita kena bersedia kat situ lah. Yang penting cuci tangan, mandi. Okey, di taska kita. Okey, ada soalan lain lagi ke? Ataupun nak kena jawab ni, doktor kena jawab soalan Puan Ellie tadi. Sekejap. Doktor, minta tolong tutup slide boleh ke? Tutup slide, tak reti sekejap. Okey. Dah. Okey. Puan Ellie tadi tanya tentang kit dia saringan kit untuk saringan tu COVID. Okey. Mana soalannya? Ada dalam Ellie boleh soal tanya doktor balik untuk kepastian. Soalan tu tadi saya tinggalkan dulu. Puan Ellie, tak dengar Ellie. If I'm not mistaken, she's asking what is the cost of that. Halo, boleh dengar dah? Boleh dengar dah. Okey. Selamat petang, doktor. Saya Puan Ellie.
Saya ingin bertanya untuk yang on safe kit tu, boleh tahu berapa tak harga tu dan di mana nak dapatkan? Oh, okey. Sebenarnya self kit tu satu kit berharga RM50. Satu kit. Satu test RM50. Dan boleh didapatkan banyak yang ada kat luar sana dah sebenarnya. Of course kita pun ada, kita di klinik-klinik tertentu pun ada. Kalau nak dapatkan hubungi saya lah. Boleh je saya dapatkan to you all sebagai contoh. Tapi satu kit tu RM50. Satu maksudnya sekali test lah RM50. Oh, RM30. 50. Dalam kotak tu dia satu saja ke ada atau ada berapa dalam kotak tu ada 20. Oh, 20. Okey, baik doktor, itu saja. Terima kasih. Okey, jika tak ada soalan lain, ada lagi yang perlu bertanya? Kalau tidak saya serahkan kepada Puan Presiden. Assalamualaikum Kak Mus. Oh, ada lagi. Okey, Assalamualaikum. Boleh doktor. Boleh lagi kan doktor? Boleh. Boleh. Okey, teruskan. Assalamualaikum doktor. Dan semua sahabat PTN9. Okey, saya Yusniza. Saya nak tanya sedikit lah. Mungkin dia ada kaitan dengan kehidupan seharian lah, di rumah. Contoh yang baru-baru berlaku ni, ada satu parent tu dia kena COVID, tapi masih konteks B lah. Kemudian mungkin di sini fahaman mereka lah, dia kurungkan anak tu sebab dia takut anak-anak tu dijangkiti. Clear tak doktor? Clear tak? Okay. Kemudian isteri dia mengandung, dan persoalan saya kat sini, adakah dia akan membawa kemudaratan pada isteri? Macam anaknya tadi saya dah dapat jawapan lah pada doktor sebab mungkin anak-anak tahap untuk mendapat risiko COVID tu terlalu rendah, kan? Okey, tapi pada isteri tu dan macam mana kita nak buat bagi masyarakat ada sedikit kefahaman tentang COVID ni? Adakah cara-cara macam mana ke? Terima kasih doktor. Maksudnya di sini pesakit COVID tu di kuarantin bersama anak-anak dia yang negatif ya, apa Yus? Ya. Ya betul. Duduk serumah doktor. Ya betul. Dia sebenarnya begini, by principle sebenarnya bila kita tahu COVID, kita tahu pertama kita tahu COVID 80% COVID tidak ada simptoms. Dan untuk secara umumnya. Untuk kanak-kanak pula lebih daripada itu lagi tak ada simptom. Lebih more than 80%, more than 90% budak tak ada simptoms. Itu pertama. So bila katakan dia dijangkiti dan dia kuarantin semua, dia, anak-anak bersama keluarga, bini semua dalam rumah. Sebagai contoh kuarantin kan. Self quarantine for 14 days. So adakah anak-anak tu berisiko? Of course anak-anak berisiko dijangkiti. Isteri berisiko dijangkiti. Tetapi anak-anak bila berisiko dijangkiti, komplikasi mereka sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Risiko untuk dijangkiti itu sangat-sangat rendah. Atau komplikasi melibatkan COVID itu sangat-sangat rendah. Tapi bagi isteri yang mengandung, wanita yang mengandung, sekiranya dijangkiti COVID, mereka juga mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami komplikasi. Itu bezanya pula. Pasal orang perempuan yang mengandung, Allah Ta'ala telah memberikan banyak nikmat orang perempuan. Bila dia mengandung, sistem badan berubah. Sistem urat saraf berubah. Salur darah berubah. Jantung berubah. Paru-paru berubah. Jadi, pasal itu kita lihat antara juga yang berisiko tinggi mengalami komplikasi adalah ibu-ibu yang mengandung. Tak apa, kalau dah kuarantin kat rumah pun tidak ada masalah. Yang penting, sentiasa update status. Jangan hidup dalam ketakutan. Contoh, katakanlah expose pada suami yang positif hari ini. Katakanlah hari ini hari Rabu. Positif hari ini. Kan kita tahu positif hari ini. Tak ada demam, tak ada apa. Selagi tak ada demam, tak ada apa-apa isu yang perlu ditakutkan. Kemudian, okey, lusa ada demam. Kita update dalam status, kita ada demam. Kalau kita rasa takut, kita update pada KK. Kalau tak ada KK, kita update pada kejiranan. Akak demam sebagai contoh. Kemudian ada masalah tak selesa yang kedua, sesak nafas, sakit dada, that is the most critical part. Because dalam COVID-19 dia ada 5 stage. Sakit yang pertama tak ada apa-apa.
Yang kedua, ada sedikit batuk selsema. Yang ketiga, mula merasa sesak nafas dan ada evidence of pneumonia. Yang keempat, memerlukan oksigen. Yang kelima, memerlukan kegagalan sistem pernafasan. Jadi, kalau kita belong sampai nombor 2, nombor 3 masih lagi okey, ni kita okey. Pasal COVID-19 hanya dia punya peak disease ataupun dia punya rupa yang betul-betul garang pada masa hari ke-5 sampai hari ke-7. Hari ke-3 sampai hari ke-7 sebenarnya. So, update dia normal regularly. Kalau kita nak kata knowledge pasal COVID ni banyak sebenarnya dalam FB, dalam semua benda, dalam social media. Cuma orang kita lebih suka memilih pandangan-pandangan daripada bukan ahli. Itu je masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kita kata kuarantin dalam rumah, sebenarnya memang home quarantine adalah jalan terbaik dah sekarang ni. Pasal anak-anak tak terabai, kalau yang isteri tak abaikan, suami tak abaikan isteri. Actually dia duduk dalam kuarantin seorang-seorang tu depressed tau. Duduk pula dekat maif, duduk dekat hospital, ketakutan tu timbul. Bila kita duduk dengan takut, kita depressed, tak nak makan, kemudaratan berlaku dengan lebih tinggi sebagai contoh. Jadi sebenarnya kalau tanya saya, apa yang berlaku, tak ada masalah walaupun home quarantine dekat rumah. Cumanya kita yang pesakit mesti sentiasa update dan kejiranan mesti juga jangan takut. Kadang-kadang kejiranan pula trauma over beria. Tak tanya pun dekat jiran tu okey ke tidak. Takut nak hantar makan pun takut. Nak tanya khabar pun takut. Betul orang tu dah quarantine. Macam ada saka dalam rumah tu. Sebagai contoh. Dan jadi nak salahkan orang tu. Janganlah. Dia kejiranan. Kalau kejiranan kita ada seorang dua yang kita kata COVID, dia kita home quarantine, jiran ambil inisiatif untuk tanya. Make sure makan semua ada sebagai contoh. Status dalam rumah. Okey tak? Ada simptom apa? Ada batuk semua sekali sebagai contoh. Okey, terima kasih doktor. Okey, terima kasih semua. Dah pukul 4:30 dah. Ya, saya rangkumkan sikit apa yang doktor cakap ni. Ini dah bukan rangkuman dah macam nota panjang saya dah ni. Okey, yang pertama, yang paling penting sekali, jangan hidup dalam ketakutan. Ya, kita jangan hidup dalam ketakutan. Hala tuju kita, hiduplah bersama COVID. Kita punya motto sekarang, hiduplah bersama COVID. Itu yang apa. Lepas tu dalam julat umur kanak-kanak ya, dalam bidang kita ni, remaja adalah yang tertinggi dilihat pada kes kematiannya. Ya, jadi maknanya anak yang di bawah jagaan kita, anak taska, anak tadika, dia adalah orang yang paling selamat buat masa ni. Ya, buat masa ni. Okey. Jangan hidup dalam ketakutan. Pastikan kita sebagai orang dewasa di sekeliling anak-anak tu yang patut diselamatkan, divaksin dahulu. Ya. Dan jawapan yang pertama, soalan yang berjela-jela panjang tu, anak tak perlu untuk vaksin selagi dia cukup pemakanannya mencukupi. Ya, pemakanan dia dapat diet yang seimbang. Dan kebanyakan kematian adalah disebabkan oleh body dia punya sistem imun yang tak kuat dan diet yang bermasalah. Okey. Okey, itu saja saya. Ada lagi doktor? Okey, alhamdulillah. Okey, saya serahkan majlis kita pada Puan Presiden kita untuk penutupnya. Okey. Silakan Puan Rozika. Ya, terima kasih Puan Musamah. Alhamdulillah, syukur sekian kalinya kami dapat bersama dengan orang-orang hebat, antara orang terpenting dalam bidang kesejahteraan kanak-kanaknya adalah doktor. Jadi kami rasa amat bersyukur sebab dapat membawa Dr. Zakul ke dalam media Sembang Santai PTN ini. Terima kasih kepada doktor yang telah sudi hadir, dan saya rasa semua kenyataan doktor tu amatlah penting untuk kita jadikan sebagai panduan, insya-Allah. Cuma saya mungkin nak rumuskan sikit apa yang saya perlu bagi nasihat diri saya lah. Pertama, seperti yang awal doktor kata tadi, kita perlu buat aktiviti di luar dalam taska itu. Maksudnya kita bolehlah bawa anak tu keluar untuk aktiviti. Bayangkan ya, sekian lamanya anak-anak kita terkurung di rumah kan.
sedangkan ia telah melanggar fitrah anak itu. Fitrah anak itu untuk bermain. Jadi bersangkutan dengan ini, saya juga mencadangkan untuk semua barisan pengusaha-pengusaha taska tadika untuk buat aktiviti yang boleh melibatkan anak itu lebih bergerak. Okay? Lebih bergerak supaya badannya lebih aktif, dan aktiviti itu mestilah aktiviti yang melibatkan banyak aktiviti fizikal. Itu yang saya rasa penting untuk kita ambil kira supaya akademik ataupun benda-benda yang dia nak belajar tu boleh, tapi make it fun supaya mereka boleh melibatkan diri mereka di luar rumah ataupun buat aktiviti fizikal yang lebih kerap. Keduanya mungkin, kalau betulkan saya doktor, kalau saya silap pandangan, kita kena mula sedar bahawa anak-anak perlukan antibody yang kuat. Okay? Jadi antara antibody yang kuat tu adalah bila anak itu menyusu susu ibunya. Okay. Jadi saya menggalakkan untuk kita mewawarkan pada ibu bapa untuk terus memberi susu ibu itu sendiri. Apatah lagi anak itu sering datang ke taska. So, biasa pengalaman saya lah, mungkin yang lain juga setuju, anak yang breastfeeding ni memang dia punya keberangkalian untuk demam ataupun berjangkit sesama batuk semua amat kurang. Betulkan saya doktor kalau saya silap memberi information. Jadi seterusnya saya juga mensarankan untuk kita mengadakan aktiviti yang melibatkan aktiviti pemakanan untuk anak tu buat aktiviti healthy food, halal and healthy food. Okay? Aktiviti itu menyebabkan dia sayang pada sayur-sayuran, suka makan buah. Adakan itu sebagai tema di taska kita sebab kita nak anak itu sehingga dia teruja untuk masak sayur sendiri. Jadi itu sarangan saya supaya anak itu dapat vitamin dan juga semua khasiat pemakanan yang patut adalah. Seterusnya saya juga mencadangkan untuk terutama yang di taska dan juga di tadika untuk log harian. Kan kita ada log harian dekat taska kita kan? Log harian itu dicatat oleh siapa? Oleh ibu bapa. Sekarang ni nama dia cikgu mama, cikgu papa. So mereka yang perlu mencatat keadaan anak itu. Suhunya, dia makan apa, especially the babies. Dia buang air kecil, buang air besar ke whatever. Dia tukar diapers. Macam kita buat dekat taska, tapi dibuat oleh ibu bapa itu sendiri. Sebab bila kita ada PTM ataupun perbincangan mengenai anaknya dengan kita yang tanya dia bagaimana rekod kesihatan dia, rekod dia buang air besar, buang air kecil, terutama untuk yang awal umum. Kan? Jadi amat penting buku rekod yang mereka dah ada tu, log harian tu, mereka yang isi. Kalau yang tadika, mungkin kita boleh buat Google Form untuk parents to isi, untuk respon kepada bila kita nak buat prestasi anak, yang ambil timbang berat anak adalah ibu bapa tu sendiri. Seterusnya, saya setuju dengan doktor untuk kita ada panel ataupun doktor yang berhampiran dengan taska kita untuk confirmkan ada isu apa-apa aja, kita rujuk pada doktor yang kita dah kenal pasti itu. So, dan surat daripada pengesahan itu adalah surat yang daripada doktor yang kita dah sah. Saya pernah kena juga, anak itu penyakit berjangkit, dan cerita kita hari ini doktor, bukan saja COVID ya doktor, bukannya virus COVID ni, sebenarnya anak-anak yang ada penyakit berjangkit, HFMD, whatever yang berjangkit contagious itu, perlu kita firm dengan ibu bapa untuk dapat surat pengesahan daripada doktor yang kita dah lantik itu. That's very important, ataupun doktor kesihatan. Sebab banyak cases, anak saya dah okey lah, doktor ni kata dah okey, sebenarnya anak tu masih ada lagi kuman ataupun jangkitan dalam badan dia. Pak Rosita kejap. Pak Rosita ada dua device ke? Bising sikit. Maaf. Jadi saya apa yang saya nak pesan pada semua ahli adalah untuk tegas pada ibu bapa. Sebab itu tadi Dr. Zakirul kata kena tegas. Kalau kata no pada no, kalau kita tengok suhu anak tu dah 37, no means no. Kalau kita perlu bertekak lah, bukan masalah bertekak, bertegas ibu bapa di pintu taska itu, biarlah kita bergaduh dalam istilah tegas itu untuk kita memastikan kita mungkin ada isu dengan seorang anak, tapi kita ada ramai lagi anak yang dalam taska yang kita nak selamatkan. So be firm with what peraturan yang telah tegaskan. Dan SOP pekerja juga saya mencadangkan, SOP dengan pekerja juga perlulah dipastikan diikut, sebab kalau saya memang staff saya yang keluar tengah hari, balik daripada tengah hari dia kena balik mandi. Okay, even sebelum dia balik rumah dia kena mandi. Dan
SOP dengan parents pun kena tegas juga, kita kena sanitize dan semua-semua itu bila semua pihak, semua di sekeliling anak itu bekerjasama, maka kita telah menyelamatkan nyawa-nyawa anak di taska itu. Termasuk juga ibu bapa tidak boleh bawa anak terkeluar, jangan bagi alasan untuk bapa tu bawa anak keluar, sebab itu adalah antara risiko-risiko yang kita harus kena pasti supaya tidak berlaku. So itu saya last kali saya kata peka lah apa yang berlaku sekeliling ini, peka dan prihatin kepada surrounding kita. Kita jaga taska kita, di samping itu tolong ada networking dengan kawan-kawan yang lain, bantu kawan-kawan yang lain, mungkin kecemasan ataupun kelemasan, supaya kita jangan jaga diri kita di taska tu saja, tapi kita ambil peduli kawan-kawan yang mungkin dah tak tahu nak buat apa dengan isu-isu ini. Cepat-cepat hubungi kami AJK kalau ada isu-isu yang penyakit berjangkit. Contohnya, kalau kita kena pasti anak tu HIV/MD ataupun dia kena penyakit yang lain, cepat-cepat kita minta anak itu diambil balik. Okay? Dan SOP itu sangat penting. Okay, doktor, terima kasih banyak doktor atas pencerahan yang doktor dah beri selama sejam lebih ini. Terima kasih kepada Jawatankuasa PTN9 yang telah bertungkus lumus untuk memastikan perjalanan majlis ini baik, dan terima kasih kepada semua ahli, Jawatankuasa baru dan juga kepada hadirin yang telah hadir pada hari ini. Tak apa, mungkin hari ini kita hanya dapat dalam 50-60 orang, tapi kita dah viralkan di Facebook, Mawar Klinik, Mawar Medical Hospital, dan juga kita boleh akan masukkan ke YouTube. Tolong panjang-panjangkan mesej ini sebab ini adalah perkara yang penting untuk kita bawa zaman VUCA ini kepada lebih positif lagi, insya-Allah. Terima kasih Pak Mus. Terima kasih, bye-bye. Okey, terima kasih doktor. Ya. Okey, terima kasih.